صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله رب العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca syama'il dulu. Selepas itu kitab Bidatul Hidayah. Bab ke-36 berkenaan dengan gurau senda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pada hadis yang ke 237. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis kedua dalam bab senda gurau Rasulullah. Hadis yang kedua kita tengok dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi la qala hadatsana Hannad bin Sari حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياحي عن أنس بن مالك قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كأن غلاما صغيرا. فقال له يا أبا عمر وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمر ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي يا أبا عمر ما فعل النغير. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan kami sehingga baginda bersabda kepada adikku. Allah SWT. Maksudnya Sayyidina Anas bin Malik menceritakan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengannya dan juga dengan adiknya yang bernama Allah SWT Muhammad Umair, Abu Umair. Allah SWT. Nabi SAW bersabda kepada adikku yang masih kecil, ya Aba Umair, apa yang dibuat burung pipit itu, ma fa'alan nughair, apa yang dibuat oleh burung itu, burung pipit itu. Berkata Abu Isa, kefahaman hadis ini, baginda Nabi bersenda gurau dalam hadis ini, baginda menggelar anak kecil dengan manggilnya ya Aba Umair. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan berkenaan dengan Rasulullah SAW selalu bergaul dengan mereka berdua, dia dan juga adiknya. Dan kata dia, Nabi SAW pernah melawak dengan adikku, senda gurau dengan adikku, dengan Nabi SAW memanggilnya Abu Umair, sedangkan dia bukanlah ayah kepada siapa-siapa lagi, dia masih kecil lagi, tetapi Nabi dah gelakkan dia Abu Umair, letaklah kunyah Abu Umair, ya Abu Umair ma fa'al nughair. Jadi dan ketika ini juga Nabi SAW melihat Umair ini, Abu Umair ini, dia sedang tengah melihat burung dia yang mana burung dia pada waktu itu sedang dia panggil apa, matilah, mati, anak burung dia mati. Waktu mana anak burung dia mati, Nabi SAW tengok, Nabi kesian, Nabi tengok dia sedih, maka Nabi datang dan Nabi melawak dengan dia. Nabi melawak dengan tujuan untuk hilang kesedihan adik pada Sayyidina Anas ni. Nabi kata, ya Abu Umair, apa yang dibuat oleh nughair, apa yang dibuat oleh burung ni, burung pipit ni. Okey ya. Allah SWT. Okey, jadi Allah SWT, Nabi bergurau untuk Nabi SAW nak hilangkan kesedihan dia. Dan ada ulama mengatakan hadis yang pendek ini, ya Abu Umair ma fa'alan nughair, dikeluarkan daripadanya 70 hukum, 70 faedah. Ada ulama yang mengatakan hadis ini pendek, tetapi dalam hadis ini ada 70 faedah. Ulama keluarkan faedah pertama, faedah kedua. Di antara faedah hadis ini adalah
Hadis ini menunjukkan hukum harusnya kita membelah burung. Kerana Abu Umair ini adik pada Sayyidina Anas, dia belah burung dan sangkak. Dia belah burung. Allah SWT. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi tidak melarang dan tidak mengharamkan burung dibelah dengan sangkak. Selagi mana burung itu kita beri makan pada dia yang cukup. Allah SWT. Dan hadis ini menunjukkan keharusan membelah burung dalam sangkak. Dibolehkan saja. Harus, tidak haram. Silakan. Cumanya bagi siapa yang ihsan, tak perlulah belah. Ihsan ni maksudnya belas kasihan dia tinggi sangat-sangat. Dia fikirkan burung ni, dia Allah cipta untuk terbang sana sini, tapi aku kurung dia, dia tidak boleh terbang ke sana ke sini. Kesianlah kat dia, aku lepaskan dia. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melihat ada seorang membelah burung. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar beli. Kerana Sayyidina Umar merenungkan perasaan burung. Sayyidina Umar ihsan. Kesianlah dia. Dia boleh terbang ke sana sini, tapi kita pergi buat lockdown kat dia, PKP. PKP lah tu, lockdown. Okey ya. Sayang kat dia. Allah SWT. Allah SWT. Jadi Sayyidina Umar buat apa? Sayyidina Umar beli burung tu. Sayyidina Umar kata, wahai saudaraku, boleh tak engkau jual burung ni pada aku? Kata, ya boleh. Sayyidina Umar bagi harga yang dia jual. Sayyidina Umar beli. Lepas Sayyidina Umar beli, Sayyidina Umar bawa balik di satu tempat, Sayyidina Umar lepaskan burung tu. Siapa dia banyak, kau ihsan tinggi, pergi beli semua burung yang ada. Kat Tuan Gayat. Tetapi kalau kita nak belah burung dan sangkak, boleh tak? Boleh, harus, tidak haram apa? Boleh. Tetapi syaratnya mestilah diberi makan. Kadang-kadang burung tu pun rasa bagus, dia tahu aku tak terbang sana sini kerana dia diberi makan lah. Nah, burung dia terbang sana sini tu cari makan. Tapi bila kita kurung dia, kita beri makan dekat dia, kadang-kadang dia jadi rehat pula. Dia jadi macam tak apalah, makan ada. Tak perlulah aku pergi sana sini. Makan dah ada. Duduk sajalah, tidur, rehat, selesai sajalah. Okey ya. Jadi boleh saja, harus nak belah burung dalam sangkak. Faedah kedua dalam hadis ini, Allah SWT Muhammad, harus hukum dia kita beri kanak-kanak untuk bermain dengan binatang peliharaan. Harus dengan syarat dengan syarat kanak-kanak itu tidak menyakiti dan menzalimi binatang. Mana-mana kanak-kanak yang dia tidak boleh kawal diri dia, dia menyakiti binatang, dia sakiti binatang, dia menzalimi binatang, dia cucuk binatang, dia kepak oleh binatang, haram kita beri binatang peliharaan untuk dijaga. Tak boleh. Abu Umair ini anak adik pada Sayyidina Anas masih kecil, tetapi dia memiliki burung. Dia belah burung, dia bagi makan, dia jaga apa semua. Harus bagi budak-budak belah binatang peliharaan dengan syarat budak ni boleh jaga dengan elok. Tidak menyakiti binatang ni. Jadi setiap orang kena tahu tahap dan juga sikap anak dia. Kalau anak kita ni okey-okey saja, belahlah kucing bagi dia main. Belahlah burung bagi dia jaga. Belahlah ikan bagi dia jaga. Contoh. Allah SWT macam tu. Okey. Ini beberapa faedah. Dan banyak lagi faedah di dalam hadis ini. Allah berkenaan dengan ya Abu Umair ma fa'ala Nughair. Hadis pendek tetapi ada ulama mengeluarkan 70 faedah daripada hadis ini. Okey ya. Allah SWT. Terus. Hadis seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala hadatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri. Hadatsana Ali bin Al-Hasan bin Shaqiq. Anba'ana Abdullah bin Al-Mubarak an Usamah bin Zaid an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna. Faqala na'am ghaira anni la aqulu illa haqqan. InsyaAllah kita Syama'il Muhammadiyah ni, kita akan ada daurah nanti sebenar Rabiul Awal. Daurah khatam kulit ke kulit insyaAllah. InsyaAllah nanti siapa ada kesempatan boleh main. Di antara Maghrib dan Isyak. Setiap hari insyaAllah. Kita tengoklah berapa minggu kita boleh buat. Kita target seminggu seminggu ataupun seminggu lebih sikit. Okey ya. Biar kita sambut 12 Rabiul Awal. Sambut Majlis Rasul itu dengan hati kita ini, perasaan kita betul-betul cinta dan kasih pada Nabi. Dan betul-betul kita kenal Nabi SAW. Macam tu Dan mungkin juga kita akan mula sebelum masuk Rabiul Awal. Okey ya, insya-Allah. Dan kita akan baca beberapa syama'il, kita akan khatamkan insya-Allah. Beberapa syama'il kita akan cari Kan takat kita ni kita lain. Sepanjang bulan Rabiul Awal kita perbanyakkan baca syama'il dengan sirah. Okey ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Tuan bergurau dengan kami?" Baginda bersabda, "Ya, ghaira anni la aqulu illa haqqa." Baginda bersabda, aku tidak akan para sahabat kata, "Tuan bergurau dengan kami." Maksudnya Rasulullah banyak bergurau dengan sahabat. Banyak bergurau. Walaupun Nabi banyak bergurau sendang dengan sahabat, tetapi bukan tiap-tiap waktu. Dia panggil apa? Ada waktu tertentu sajalah. Cuma banyak kali lah. Macam tu. Sebab kalau kita melawak tak ikut waktu ataupun melawak semua waktu, itu tak bagus. Sampai nanti bila orang serius pun kita nak melawak. Sampai nanti kita serius pun orang tak percaya kita serius kerana kita tiap hari melawak. Tak bagus macam tu. Dah. Nak keluar hitam. Saya kita beli. Nanti orang set. Nanti saya keluar hitam lain set. Tuan bergurau dengan kalau melawak tiap-tiap hari, setiap saat, tak bagus pula. Kerana nanti kalau kita serius, orang kata kita melawak. Dan ataupun kita kalau melawak setiap saat, tak mau serius langsung duk kerja melawak saja, lama-lama orang akan marah. Kenapa? Waktu orang serius pun kita nak melawak. Tak bagus. Melawak yang terbaik adalah waktu-waktu tertentu saja. Khususnya waktu-waktu kita nak rehat-rehat, nak makan-makan, nak minum-minum, nak sembang-sembang, ada majlis, itu melawak lah. Tapi kalau ada perbincangan, ada sembang khusus, itu tak perlu kita melawak. Okay, tak boleh melawak waktu main ngaji. Nak dengan set. Dengan set tak ada. Tak ada. Ada kerja apa kerja. Saya tengok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi para sahabat Nabi SAW bila sangat banyak bergurau dengan Nabi bergurau, mereka sampai tanya, "Wahai Rasulullah, engkau bergurau dengan kami sampai?" Jom balik. Balik dia. Okey, jadi Nabi SAW kata, "Ya, aku pun melawak, ya, na'am. Tetapi tidaklah aku bercakap, iaitu aku melawak, melainkan hanya kebenaran." Aku cakap benar maksudnya. Maksudnya aku melawak dengan kamu, tetapi aku tak cakap bohong. Aku melawak sungguh lah. Allah, sesana Nabi tak pernah cakap bohong dalam melawak. Seperti mana hadis Nabi SAW dalamnya ada. Dalamnya ada, nanti kita pergi ke hadis tu. Nabi melawak sungguh, tak cakap bohong. Okey, kita kalau nak melawak, kalau nak tiru sunnah Nabi Muhammad, melawak kita mestilah melawak yang betul-betul melawak. Maksudnya betul, cakap betul. Tak boleh cakap tipu dalam melawak. Jangan kita niat nak melawak sampai kita menipu orang. Melawak mestilah benda-benda yang betul. Okey, macam tu. Allah sesana. Terus, bismillahirrahmanirrahim. Wa bi la qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Khalid bin Abdullah an Humaid an Anas bin Malik anna rajulan istahmala Rasulullah فقال إني حاملك على ولدي ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل وهل تلد الإبل إلا النقوق. Allah senang. Hadis ini dalil berkenaan dengan Rasulullah melawak dengan kata-kata yang benar, tidak tipu. Allah senang Muhammad. Okey. Kamu tak mahu? Nak tengok set. Tak ada. Saya tak ada. Jom balik. Ada. Jom balik. Kacau apa balik? Tak nak tengok. Okey, Allah SWT Muhammad. Okey, jadi Allah SWT Muhammad. Nabi SAW kata Sayyidina Anas bin Malik, seorang lelaki minta kepada Rasulullah untuk dipikul. Maksudnya minta unta, ibil. Ada seorang mai minta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang boleh membawa barang-barang dia lah, iaitu unta lah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan memikulkan kamu di atas anak unta betina. Akan bagi pada engkau anak unta." Laki itu berkata, "Ya Rasulullah, apa yang aku boleh buat dengan anak unta betina? Engkau nak bagi pada aku anak unta betina? Anak unta nak buat apa? Mana boleh buat barang kecil." Sebab unta kalau dia kecil, dia tak kuat. Kalau kita duduk tanah Arab, kita boleh tengok anak-anak unta ni, kaki dia halus sangat. Ada yang kecil. Tak sesuai untuk dibuat barang. Yang sesuai ialah unta-unta yang besar. Dia kata, "Aku nak bawa barang, aku nak pikulkan barang aku."
Aku perlukan kenderaan unta yang besar. Tapi Nabi kata apa? Engkau nak bawa barang banyak, nak unta, tak apa, aku bagi engkau anak unta. Anak unta betina. Dia tahu Rasulullah, anak unta nak buat apa? Anak unta mana boleh bawa barang? Kecil. Barang aku banyak. Contoh macam tu. Allah SWT Muhammad. Waktu itu Nabi SAW masuk dan Nabi tarik seekor unta keluar. Daripada belakang tu Nabi tarik. Sampai di depan dia. Dia tahu Rasulullah, ini bukan anak unta. Ini ibu unta, maksud unta yang besar. Nabi kata ini pun anak unta, kan dia dah makpak sebelum ni. Sejarah Nabi melawak dia. Nabi kata bukankah yang akan melahirkan unta itu berasal daripada anak unta betina? Maksudnya apa? Dia pun dah makpak, maksudnya dia masih anak. Kita yang tua-tua ni, kita ada anak-anak. Kita kira anak tak? Kita anak. Kita anak. Allah SWT Muhammad. Kenapa kita ada mak ayah? Itu Nabi SAW melawak macam tu. Melawak macam tu. Okey. Allah SWT Muhammad. Itu melawak Rasulullah SAW. Okey. Allah SWT Muhammad. Kita boleh nak buat ke tu? Orang kata kita hampir beli Ustaz. Ikan apa? Orang nak makan? Ikan kembung. Ikan temenung lah, ikan kembung. Ikan temenung tu, atau ikan kembung. Kita tak apa, aku belikan anak ikan kembung. Orang marah tak? Orang marah. Dia balik besar. Dia tahu ini bukan anak ikan, betul ya ni anak aku nak besar macam ni. Orang kata nak beli anak ikan. Dia pun ada mak bawa sebelum ni tak? Dia anak macam tu dia. Tapi kena tengoklah orang tu semua. Orang tu kalau serius sangat jangan melawak lah, takut dia tumbuk kita pula. Kita lihat buruk pula. Okey ya. Tawai bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi la yaqala hadatsana إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي هدية من البادية فيجهزه النبي إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره وقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال. الله SWT Muhammad. Daripada Allah SWT Muhammad. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Allah SWT. Okey. Terdapat seorang lelaki daripada ahli Badawi, itu orang kampung bernama Zahir. Nama dia apa? Nama Zahir. Zahir. Macam Masjid Zahir tu. Zahir tu Allah alam nama orang ke apa? Zahir. Dia memberikan kepada baginda Nabi SAW suatu hadiah daripada perkampungan. Maka baginda Nabi SAW menyediakan bekalan apabila dia ingin pulang. Baginda Nabi SAW sabda, Zahir ini adalah orang kampung kita dan kita orang bandarnya. Baginda Nabi SAW mencintainya dan dia merupakan seorang lelaki yang berwajah hodak. Allah SWT. Tengok Nabi SAW tidak menilai wajah untuk Nabi cintai. Tapi Nabi cintai seorang itu kerana dia umat dan kerana dia melaksanakan titah perintah Nabi SAW. Allah SWT. Ini hakikatnya para wali dan orang soleh, mereka tidak cinta kita kerana wajah kita. Para wali, para salihin, kalau mereka cinta kita, itu kerana mereka melihat akhlak kita, adab kita dan juga hati kita yang ikhlas berhubungan dan juga belajar ataupun duduk dengan mereka. Jadi kalau kita nak dicintai oleh orang soleh, tak perlu wajah yang handsome, lawa-lawa tak perlu pun, hati kena elok. Macam tu juga Allah SWT Muhammad, orang beriman kebiasaannya mereka akan jatuh cinta kepada orang yang akhlaknya elok, adabnya elok, hatinya elok. Hati elok ni akan jadi tarikkan kepada orang, hati yang elok. Allah SWT. Tapi nak elokkan hati itu perjuangan lah, bukan mudah lah nak elokkan hati. Allah SWT. Nak jaga hati ni macam kita jaga baju kita juga. Pakai baju putih, bekerja tiap-tiap hari, kerja pakai baju putih. Kerja pomen pula, pomen motor pula contoh.
pakai baju putih. Daripada kasut sampailah baju sana putih semua. Jadi pemain motor. Jadi boleh tak kita nak cover kotak kena dekat putih pakaian kita tu? Tak boleh. Mesti akan terkena kotoran pada pakaian putih akan terlekat. Macam tu hati kita. Nak jaga hati bukan mudah. Hari ni bersih, esok belum tentu lagi bersih. Malam ni bersih, esok pagi bersih ke? Tak tentu lagi. Lah tak ada hasad, bersih. Lah tak ada dengki, bersih. Lah tak ada takabur, bersih. Lah tak ada rasa perasaan nak buat maksiat, bersih. Tapi selagi macam mana, ada rasa tak? Wallahu'alam. So itu pentingnya menjaga hati. Lepas tu ada awliya salihin, khususnya para ulama sufi tasawuf. Mereka itu kalaulah pakai serban, mereka akan letak ikut serban ni di kiri, panjang sikit sini tutup. Dan apa pakai ridak pun ada ridak macam ni belah kiri, tutup macam ni. Kenapa ada setengah ulama bagi dia pakai macam tu adalah suatu semangat pada dia, satu peringatan untuk dia supaya menjaga hati. Dia ambil ikut serban, tutup sebelah hati. Ambil ridak, tutup sebelah hati. Menunjukkan apa? Aku sangat-sangat nak kena jaga hati. Kita tengok orang pakai ridak belah kiri, ridak belah kanan, semua ada maksud. Belah kanannya ada maksud, belah kirinya ada maksud. Kalau belah kiri, itu maksud dia. Menjaga hati daripada terjangkit ataupun masuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga. Jadi faham? Okey. Jadi nak jaga hati ni bukan payah, bukan senang, payah. Lepas tu kena mujahadah, kena setiap hari perbaiki diri, perbaiki hati. Sampai Allah jaga kita, Allah bagi kita istiqamah. Baginda mencintainya, dia merupakan seorang lelaki yang berwajah hodoh. Nabi cinta, Nabi tak lihat wajah. Pada suatu hari baginda Nabi SAW mendatanginya. Itu zahir ni lah. Ketika dia sedang menjual barang dengannya, dagangannya. Baginda Nabi SAW memeluknya. Allah SWT. Baginda Nabi SAW memeluknya daripada belakang. Allah SWT. Dan dia tidak dapat melihat baginda. Kenapa tak dapat lihat? Dalam syarah ada menyebut Nabi tutup mata dia. Dia tengah berniaga, Nabi mai dia diam ke belakang, Nabi tutup mata dia dari belakang macam tu. Allah SWT. Dia berkata, siapa ni? Lepaskan aku. Nabi macam tu. Ataupun Nabi masukkan tangan Nabi sebelah sini. Sini Nabi masuk. Macam tu tutup mata tu. Dia kata, siapa ni? Nabi belakang, tutup mata aku ni. Nabi melawak lah, maksudnya Nabi melawak. Dia kata, lepaskan aku. Allah SWT. Kemudian dia menoleh dan mengenali baginda Nabi SAW yang meluknya. Dia duduk macam tu, dia cuba nak tarik mata dia ke belakang. Lepas tu dia terlihat belakang, dia tengok Rasulullah SAW. Oh, Nabi rupanya, kata dia. Lalu dia tidak kisah dengan melekapkan belikat belakangnya, itu belakangnya dengan dada baginda ketika dia mengenalinya. Masa Nabi peluk dia, dada Nabi tak rapat dengan dia. Hanya tangan Nabi selup sini dan juga tutup mata. Dada Nabi, badan Nabi tak kena badan dia. Dia sedang ni Nabi, dia ambil dia punya belakang ni, dia tekakkan belakang dada Nabi SAW. Dan Nabi nak rapat dengan Nabi SAW. Allah SWT. Okey ya. Okey, baginda Nabi SAW sabda, siapa yang ingin membeli hamba ini? Nabi tutup mata dia kat pasar. Nabi kata, siapa nak beli hamba ni? Dia hamba tak? Dia bukan hamba. Dia orang merdeka lah, bukan hamba. Hamba yang dicuai tu, bukan. Tapi Nabi melawak itu betul. Maksudnya apa? Hamba lah, hamba Allah. Maksudnya hamba Allah. Siapa yang nak beli hamba ni? Kata Rasulullah. Dia jawab balik, ya Rasulullah, demi Allah, kamu akan mendapatkan aku dalam keadaan tidak laku. Aku ni siapa nak? Siapa nak aku ni? Aku tak laku. Aku tak ada nilai, ya Rasulullah. Rupa aku pun taklah lawa macam orang. Aku ni orang biasa saja. Allah SWT. Nabi SAW sabda, Nabi jawab balik, Nabi kata apa? Tetapi kamu di sisi Allah bukanlah tidak laku. Kamu bukan orang tidak ada harga. Dalam riwayat yang lain, ataupun syak perawi kita mengatakan, anta indallahi ghalin. Kamu di sisi Allah terlalu mahal. Maksudnya apa? Zahir rasa dia tidak ada apa-apa nilai. Tetapi Nabi kata apa? Kamu ini sisi Allah terlalu mahal. Kamu sangat mahal sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu harga, itu mulianya as-sahabah Nabi SAW yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Hadis ini dalil Nabi melawak betul. Sebab Nabi kata, siapa nak beli hamba ni?
Allah senang mak. Macam kita tengok P Ramli tu, dia ada jual beli hamba tu. Lelong 1,000 satu malam. Kan? 1,000 dirham, 1,000 satu malam. Okey, jadi yang jual beli hamba ni memang ada zaman dulu. Okey. Kita ni hamba tak? Hamba juga. Tapi hamba Allah lah. Tapi ada orang dia panggil hamba milikkan orang, hamba milik. Itu boleh dijual beli. Yang Nabi maksudkan sini bukan hamba yang lelong-lelong tu. Hamba memang hamba betul hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sama perkataan tu, jadi lawak Nabi SAW. Okey ya. Terus. Allah sesenang amat. Tapi nanti zaman Imam Mahdi nanti ada balik hamba. Zaman Imam Mahdi ada balik hamba nanti. Sebab akan berlaku perangan di antara Islam dan juga kafir. Tawanan-tawanan perang ataupun orang yang mereka menyerang kita orang Islam, kita boleh jadikan mereka hamba. Jika mereka hamba. Kalau hamba tu perempuan, halal untuk setubuh, halal lah. Laki, contoh dia kahwin seorang. Tu dia 2 orang milik dia hamba perempuan, dia boleh halal saja untuk dia. Okey ya, Allah senang amat. Allah senang amat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi qala hana Abdullah Abdu ibn Humaid. Hadatsana Mus'ab bin Miqdam. Hadatsana Al-Mubarak bin Fadalah anil Hasan. Qala atas ajuzun an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah ud'u Allah an yudkhilani al-jannah. Qala ya umma fulan inal jannah la yadkhuluha ajuzun. Qala fawallat tabki. Faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Inna Allah ta'ala yaqulu inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna bakara urban atraba. Dalam sambungan ayat ni li ashabil yamin. Okey, terus. Daripada Sayyidina Hasan kata dia, seorang wanita tua datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar masukkan aku ke dalam syurga. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wahai ibu fulan. Ini dipanggil tawassul. Dipanggil tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul tu apa? Tawassul ni 2 benda. Ya, sama ada kita minta orang doakan kita, itu tawassul. Kita guna orang untuk doakan kepada Allah. Orang soleh, wali. Ada pula dipanggil tawassul dengan orang yang soleh, wali. Macam mana? Kita menyebut nama wali, nama ulama, sebut tentang Al-Quran, sebut amal soleh, apa saja untuk Allah kabulkan hajat kita. Tawassul lah. Tawassul ni bukan kita minta pada orang. Kita minta pada Allah, cuma kita sebut nama orang. Ataupun kita suruh orang tu doa pada Allah. Itu tawassul. Tidak syirik. Kerana apa? Kita tidak meminta kepada selain Allah. Hakikatnya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Jadi seorang makcik ni mai, dia jumpa dengan Nabi, dia minta Nabi doakan dia masuk syurga. Boleh tak dia nak direct minta pada Allah masuk syurga? Boleh. Tapi dia nak tawassul dengan Nabi. Dia nak gunakan Nabi untuk berdoa pada Allah. Kerana Nabi dekat dengan Allah. Doa Nabi mustajab. Macam kita ada hajat, kita boleh doa terus pada Allah. Tapi kita jumpa tok guru, jumpa wali, jumpa orang soleh, kata saya ada hajat ni, tolong doa pada Allah, dan kita pun balik doa. Itu lebih baik. Kerana mereka bila berdoa mustajab. Dan Nabi SAW kata, wahai ibu fulan, wahai makcik, sesungguhnya syurga itu tidak akan dimasuki oleh wanita tua. Hasan berkata, wanita tua itu paling sambil menangis. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, beritahu pada wanita itu bahawa tidak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan tua. Sungguhnya Allah berfirman, maka kami akan menciptakan mereka dengan suatu ciptaan dan menjadikan mereka anak darah yang penuh rasa cinta serta sebaya umurnya. Maksudnya apa? Makcik ni mai minta doakan Nabi, minta Nabi doakan, wahai Rasulullah doakan saya masuk syurga. Makcik ni dah tua. Nabi kata apa? Orang tua mana masuk syurga? Macam mana nak minta orang tua tak masuk syurga? Tak boleh masuk syurga orang tua. Kalau kita macam mana tu? Nabi kata orang tua tak boleh masuk syurga. Maksud makcik tua, makcik tak boleh masuk syurga lah maksudnya. Makcik tua, macam mana nak minta masuk syurga, orang tua tak boleh masuk syurga? Menangis dia. Nabi yang kata. Cuba kita pergi kat Tok Guru tolong doa saya masuk syurga. Hang nak masuk syurga tak layak. Tak payahlah, pergi sana. Terus apa? Allah teruknya aku, jahatnya aku, iblisnya aku. Tapi Nabi kata tak boleh, orang tua tak boleh masuk syurga. Macam mana nak doa? Allah SWT. Dia berpaling daripada Nabi SAW, dia menangis. Para sahabat tak nampak. Dia menangis. Nangis. Nabi kata, pergi bagi tahu makcik tu, Allah SWT, memang orang tua tak boleh masuk syurga. Kenapa nanti makcik tu masuk syurga, Allah akan mudahkan dia balik.
Kerana dalil Al-Quran, inna ansha'nahunna insya'a, Allah akan jadikan balik anak dara balik. Umur 9 tahun lebih kurang. Makcik ni umur 70-80, masuk juga umur 9 tahun jadi anak dara. Allahumma salli Muhammad. Jadi bila ada seorang sahabat pergi bagi tahu apa yang Nabi suruh ni, makcik tu gembira, gelak, dia baru tahu Nabi melawak dia. Itu melawak Nabi SAW. Itu cara Nabi melawak. Okey kita bolehlah nak melawak, contoh tiru-tiru macam tu bolehlah. Carilah idea masing-masing. Yang penting kita punya melawak tu betul melawak tu betul. Okey. Allahumma salli Muhammad. Cuba kita test kat mak kita. Kata mak nak ada saya doa mak masuk syurga. Nak doa Ustaz? Mak orang tua tak masuk syurga. Jenah. Takut nak spot dulu. Tak payah bahaya, jangan try kat mak kita. Try kat orang lain. Bahaya lagi dia kata kita nak ada hakau pula melawak betul. Nabi melawak macam tu kan, kita orang tua tak masuk syurga, macam mana doa ni, orang tua tak masuk syurga. Sebab apa? Sebab makcik nanti jadi mudah balik. Itu melawak Nabi SAW. Dan makcik ni pun ahli syurga lah. Kerana Nabi kata kamu masuk syurga nanti, kamu mudah balik. Dia memang ahli syurga. InsyaAllah nanti kita akan masuk tentang syair Rasulullah SAW. Ceritakan tentang Rasulullah syair. Okay. Sekejap dia tu hidayah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi barakati amin. Sambung dekat mana tu? Sambung kat mana? Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah. Itu kan? Kat mana nanti? Kau soal apa dah? Kau surat? 5. Dekat mana? Dekat mana sikit. Siapa tak ada kitab lagi? Kitab kita banyak. Siapa tak ada lagi boleh ambil. Betul dia. Kitab banyak. Wakaf. Okey. Baca tengok. Baca. Kuat sikit. Kuat sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku melalui perjalanan, aku diisrakan dengan kaum yang dirosak, tidak mereka dengan bukti dari api neraka. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tapi kami tidak melakukannya, dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan seperti kami mengerjakannya. Ini peringatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ghazali, kamu jangan hanya duk baca hadis-hadis kelebihan orang mengaji saja, kelebihan orang berilmu saja. Kamu jangan lupa, Allahumma salli ala Muhammad, ada hadis banyak lagi berkenaan dengan ancaman kepada orang berilmu. Dan syaitan juga dia akan lupakan kamu tentang ancaman-ancaman pada orang mengaji, pada orang berilmu. Seperti mana sabda Nabi SAW, Nabi satu hari melalui satu tempat di malam Isra' al-Mi'raj, satu kaum yang mereka itu dipotong lidah mereka. Lidah dipotong dengan gunting daripada api. Lidah dipotong dengan gunting daripada api. Dan aku bertanya, Nabi tanya Jibril lah, siapakah kamu ini? Siapa ni kamu ini? Maksudnya mereka ni siapa ni yang kena siksaan macam ni? Allah perlihatkan siksaan neraka pada Nabi Muhammad SAW di malam Isra' al-Mi'raj. Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebajikan ataupun kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Kami suruh orang buat baik setiap hari, dakwah, ajak kita, Allah suruh orang baik, tapi kami tidak buat apa macam tu. Kami tak baik pun. Maksudnya apa? Tidak ada mujahadah, kesungguhan untuk perbaiki diri. Hanya nak perbaiki orang. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya ni. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Kami suruh orang tinggal mengumpat, kami suruh orang tinggal pemusuhan, kami suruh orang tinggal putus silaturahim, tapi kami buat. Contoh Allah Muhammad. Contoh bahaya, contoh macam Allah Muhammad.
ayah ibu yang mereka itu Allah sesenang ada ilmu, Allah sesenang mereka tak usaha untuk baikkan diri dia bang. Dalam sesama dia duk ajak anak dia kebaikan. Ini bahaya. Guru ada ilmu, tahu baik buruk, ajak anak murid baik, suruh mereka tinggal buruk, tapi buruk yang dia suruh tinggal tu dah dia buat. Allah sesenang baik yang disuruh tu dia tak buat. A'udzubillah min dzalik. Akan kena azab nanti di akhirat, dipotong lidah daripada api daripada gunting dibuat daripada api neraka. Na'udzubillah. Terus baca lagi. Maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku dari tipu daya syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Sudah syaitan kata ngajilah ilmu, ngaji ilmu bagus, ngaji ilmu ni bagus. Tapi syaitan tak ingatkan kita, bahaya kita mengaji tapi tak amal. Bahaya kita mengaji tapi tak ikhlas. Bahaya kita mengaji tapi kita masih lagi suka kepada keburukan, maksiat, jahat. Tak ada mujahadah, tak ada usaha untuk perbaiki diri. Na'udzubillah. Tapi kita jangan tertipu dengan syaitan. Kadang syaitan kata apa? Dah mengaji ni bahaya, tak payah ngaji. Sebenarnya tak mengaji itu 1000 kali bahaya lagi. Tak mengaji. Kenapa boleh jadi kufur terus? Tak kenal Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan bila buat salah tak tahu balik kepada Allah, tak ada ilmu. Okey. Terus. Padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan menyingkirkan niatmu. Maka celaka bagi si jahil sekali, celaka kerana ia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Kalau si jahil, Allah selamat, dia tidak mahu belajar, dia jahil, dia tahu dia jahil, tak mahu belajar, sekali celaka. Allah selamat. Tetapi kalau si alim, kata Imam Ghazali, mengaji dah tapi tidak beramal, masih lagi maksiat, masih lagi kehidupan macam orang jahil, itu lagi bahaya 1000 kali. Kenapa? Dah ada ilmu tak buat. Dah ada ilmu tak buat lagi. Dah faham pun, dah kenal Allah pun masih lagi Allah selamat, maksiat, syahwat. Alhamdulillah min dzalik. Okey, terus. Dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu terbagi dua keadaan. Ada 3 bahagian manusia menuntut ilmu. Terus. Pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat, maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu itu kecuali hanya mendapat keridhaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Kalau kita mengaji kerana Allah saja, kerana hari akhirat, bekalan untuk nak buat akhirat, dan kita tak niat mencari ilmu ni hanya kecuali hanyalah nak ridha Allah, maka ini kita akan untung. Mengaji hanya kerana Allah, nak Allah saja. Okay, terus. Kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapat keuntungan yang segera dunia dan mendapat kemuliaan. Dapat kemuliaan maksudnya bila dia mengaji, dia duk terlintas dari hati dia. Aku balik kampung nanti, aku balik ke masyarakat nanti, orang lantik aku. Ataupun orang akan pandang aku ni orang pandai, orang ilmu, orang itu, orang ini, orang pondok. Macam tu. Dia nak kemuliaan, dia nak orang pandang mulia saja. Okey. Sebab tu yang jadi sampai tahap soalan tu dia tak ada jawab, dia jawab juga. Kenapa? Takut hak dia nak tu tak dapat. Padahal yang paling best tu kita kata kat orang kita tak tahu yang paling best sebenarnya. So kalau kita jawab soalan tu kadang-kadang salah, kadang mungkin tersilap, bahaya orang amal. Yang paling best ni bila kita kata saya tak tahulah soalan ni, tanya guru lain, tu paling best, rehat nanti kita. Syoknya kenapa? Kita lepas dah satu benda yang membahayakan kita. Lepas, alhamdulillah. Allah SWT. Tapi ada orang dipandang apa? Kalau aku tak jawab soalan ni mudah. Tapi aku tak ingat ni, kalau aku tak jawab, nanti orang pandang aku tak mulia. Sebab apa? Ustaz tapi tak tahu nak jawab soalan. Apa? Ustaz tapi soalan mudah tak boleh ni. Akhirnya gagah kat jawab. Akhirnya dia sesat, betul menyesatkan orang pula. Terlampau nak kemuliaan, terlampau nak viral, terlampau nak nama, terlampau. Terlebih. A'udzubillah min dzalik. Terlampau cari mulia sisi Allah, manusia tapi lupa mulia sisi Allah. Apa guna kita ni orang pandang semua kita mulia, kita Allah tak pandang kita mulia pun. Apa gunanya? Sebab yang nak bagi pada itu syurga Allah, bukan manusia. Manusia kalau satu dunia pandang kita mulia, Allah pandang kita hina, tak ada apa-apanya. Hidup ni, tak ada apa-apanya. Hidup dan mati kita hina sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Tak salah cari pandangan manusia sangat, tak payah. Kita nak pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu. Terus. Mendapat kemuliaan pangkat dan harta. Dia nak pangkat. Kalau aku ada ilmu, nanti orang lantik aku jadi menteri, nanti aku jadi mufti, nanti aku jadi mudir, pengetua, AJK masjid. Dia nak yang tu. Kita nak Allah saja. Walaupun kita orang lantik semua jadi mudir, jadi AJK masjid, tapi bukan kita nak itu, kita nak Allah.
Bukan tujuan kita menuntut ilmu yang tu. Tapi kalau orang nak, silakan. Kalau yang tu yang Allah pilih untuk kita. Tapi untuk kita menjadi tujuan untuk ilmu, untuk nak pangkat, nak kemuliaan, tidak. Nak Allah saja. Dah harta benda dunia. Ada yang nak harta benda. Aku tengok ustaz kata dia, kalau pergi mengajar sehari, sekali mengajar 300 dapat. Kalau kuliah subuh 300, duha 300, kuliah zuhur 300, kuliah asar 300, kuliah maghrib 300, berapa? Dah betul ni hakikat ustaz-ustaz dah mengajar lah ni, zaman lah ni. Berapa sehari dapat? Cuba bilang tengok. 1000 lebih sehari, sebulan berapa dia dapat? Ha? Memang betul, maksud ustaz banyak tu, bukan saya nak tipu. Allah, memang banyak tu dapat. Jadi ada orang dengar, ustaz sebulan 30,000. Lepas tu kan nanti tengok ustaz setengah ustaz mewah sikit hidup. Memang macam tu. Rezeki dia pun macam tu, buat macam mana? Cuma jangan letakkan harga. Letakkan. Ini hakikat di KL lah. KL macam tu. Di KL memang sekali kita kuliah 300 paling kurang. Ada tempat 400, ada tempat 500. Kalau sehari tu kita kuliah 4 kali, berapa kita dapat? Di KL seminggu saja kuliah cukup. Sebulan duduk saja, tidur saja. Lawak lah. Jangan buat yang tu lah. Itu betul. Yang tu mesti tamak dunia macam tu. Okay, tak tanggungjawab langsung. Siap buat jadual ni. Jadual saya sebulan seminggu saya mengajar di KL. Yang lain semua saya rehat. Okay, tak boleh tu. Yang tu memang nak harta benda. Ada orang mengaji dia tahu, ustaz mewah, duit banyak. Kami nak ngaji juga jadi ustaz. Kerja tak payah. Buat pi mana tak payah. Baca kitab saja, duit dapat. Makanya mengaji sebab dia nak dapat duit banyak. Tak boleh. Depa ustaz yang Allah beri kejayaan dalam dakwah, bukan mereka nak yang tu. Kena Allah saja. Bahkan duit yang banyak depa dapat, banyak depa bagi orang pula. Depa banyak ambil keperluan saya, keperluan. Okey, terus. Sedangkan dia sendiri menyadari niatnya yang buruk ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan, keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan. Maksudnya dia nak kemuliaan di sisi manusia, nak pangkat, nak harta benda dalam mengaji. Dalam sesama hati tu ada kesedaran. Duk renung, aku ni salah ni. Aku mengajar, aku duk seorang orang bagi duit banyak. Aku sampaikan ilmu, aku seorang letak sekian-sekian harga duit, harga. Tak betul yang aku buat ni, tapi itulah aku ni, macam mana aku nak cari duit. Dia tahu menyesal tu dia ada tu. Dia nampak dia tak betul itu, nampak jahat dia tu. Dia jahat tapi dia nampak dia jahat. Dia jahat. Masa sama dia sedang dia jahat. Macam ni. Tahu weh. Maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Kalau dia mati sebelum sempat bertobat, maka dikhawatirkan ia mati di dalam surga Fatimah. Benar. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah Taala, kalau mahu dimaafkan atau disiksa. Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia sempat bertobat dan mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula berbuat kebetulan terhadap apa yang tercederam dan terkurang, maka dapatlah dia dikumpulkan bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertobat dari dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Maksud dia orang ni dia tahu tujuan dia salah, dia tahu apa yang dia nak tu salah. Dan masa sama dia ada menyesal, dia ada rasa jahat, dia nak taubat. Cuma kata Imam Ghazali, Allah SWT, belum tentu lagi dia sempat taubat. Sebab kadang-kadang sedang diri jahat, sedang aku tak baik, sedang aku ni ikut nafsu. Tapi dalam sesama dia kata nantilah taubat. Minggu depan lah betul-betul. Nanti lepas aku dapat perempuan tu baru aku berubah. Saya tengok dapat perempuan lain pula tak ubah juga. Ada setengah orang tu. Dia ada isteri dah, cari perempuan lagi. Contoh. Betul? Sangkut contoh lah. Ataupun tak kahwin lagi. Syok, dekati perempuan. Dia kata lah ni nak buat macam mana? Aku nak kena rapat dengan dia. Perempuan tu pula kata saya suka boyfriend yang caring. Contoh. Jadi Allah SWT Muhammad, dia kata kalau aku tak caring dia ni, aku tak caring dia, tak betul-betul jaga dia apa semua ni, dia akan tinggalkan aku. Ustaz kata jangan dekati zina. Dia dalam masa sama, dia kata kalau aku tak caring dengan perempuan ni, dia lepas pula. Akhirnya dia sedap, tak betul dengan ilmu dia. Tapi dalam masa sama, dia kata nantilah, lepas aku kahwin dengan dia, settle semuanya. Belum tentu lagi. Kadang-kadang kita kahwin tak settle pula dengan yang lain. Satu segera akan tinggal maksiat, Allah akan beri yang terbaik untuk kita. Segera akan tinggal. Saya takut sangat perempuan tak dapat. Apa takut sangat? Perempuan ramai yang takut apa? Tak dapat yang tu, yang lain banyak lagi. Petik sekali 1000 datang. Contoh. Risau sangat Ada geng muda ni dia risau sangat. Kata ustaz, saya kalau
tak kahwin dengan saya rasa macam tak ada harapan lah saya ni nak itu nak ini. Apa masalahnya? Dia tak mahu pada kamu, cari yang lain banyak lagi. Ataupun tak carilah, munajat pada Allah, Allah bagi yang terbaik. Okay, Allah yang terbaik ya, macam tu ha. Kalaupun sampai mati kita tak jumpa jodoh, Allah akan balas yang terbaik kalau kita taat. Orang beriman yang paling rendah darjat dia dalam syurga nanti akan dapat 62 orang isteri dalam syurga. Kita tak dapat seorang tapi Allah ganti 62. Mana yang kita nak? 62 Allah ganti. Tu darjat paling rendah. Kalau kita martabat wali ke, orang soleh ke, mungkin ratus, mungkin ribu. Macam tu lah. Senang je Allah nak bagi. Jangan bergantung pada seorang perempuan. Gantung nanti kita kecewa, sakit hati. Kita kena contoh kat perempuan tu nak kita nak kat dia. Jumpa mak ayah dia. Ataupun kita tak mau jumpa lagi mak ayah dia, tak mau kahwin lagi. Cukup, ya Allah kalau ni jodoh aku, pertemukan ya Allah. Bagi yang terbaik. Lepas tu tak perlu hubung pun. Jodoh mesti jumpa, dia macam mati. Allah SWT. Tapi kalau kita terlampau taruh harapan, jaga caring setiap hari, sebelum tidur take care, good night, I love you, you love me semua. Takut satu hari nanti putus. Dah putus kita akan kecewa. Kenapa? Duit dah habis banyak, masa dah habis banyak, perasaan dah luka. Sebaik-baik kita tinggalkan dia tinggalkan kita. Bila sampai masuk akan bertemu juga. Allah akan ku carimu hingga ke pintu syurga contoh. Kena macam tu Senang amat. Okey, kena macam tu. Yakin kena yakin Okey. Ni tak yakin macam mana nak kahwin, kena yakin dulu sebelum kahwin. Sebelum kahwin mesti yakin dulu. Kuatkan keyakinan dengan rezeki, kuatkan keyakinan dengan jodoh. Kalau kita nak jadi suami kita pun tak ada sifat yakin, macam mana? Macam mana nak bimbing orang? Nak yakin. Okey Allah senang macam tu. Tetapi kalau ia mendapat jadi dia tunda tu takut mati su'ul khatimah. Tapi kata Imam Ghazali, boleh jadi dia taubat sebab dia selalu sedang dah jahat. Bila dia taubat, Allah ampun dosa dia kerana Allah Maha Pengampun. Dan golongan ketiga ni Imam Ghazali akan sebut, mereka ni memang tak sedang betul daripada jahat, tak perasan, dan mereka memang tak balik pada Allah. Ini penuntut ilmu jenis ni yang paling teruk sekali. Kita akan baca nanti esok. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-khairul. Nur Khairul ada kita ada penaja pada ni. Yang pertama Nur Khairul Asnad diniatkan untuk Rahmah, isteri tercinta Zuriani binti Fadil. Semoga ditempatkan di kalangan orang beriman. Semoga Allah kabulkan dan Allah sampaikan semua yang diniatkan. Sebenarnya Ahmad Fahim Fakhr Razi pada batas doakan Allah kabulkan segala hajat saya, terus kuat dan tabah dalam menghadapi ujian. Semoga Allah bersihkan hati saya, Allah gunakan makrifat mengenai Allah, berikan kebaikan dunia dan akhirat, mendapat ridha dan kesayangnya serta selamat di fitnah akhir zaman. Itu juga umat Islam seterusnya. Amin. Semoga Allah kabulkan semuanya. Seterusnya Nur Najwa Nabilah Mak Nur Arzman, negeri Terengganu. Semoga Allah memudahkan urusan dakwah pada masyarakat, terutama generasi muda kini. Semoga Allah beri taufik hidayah kepada kita semua. Seterusnya hamba Allah Bila Al-Ustaz, hari ini hari lahir saya. Mohon Ustaz doakan semoga Allah berkati dan memurahkan rezeki saya dunia dan mudahkan segala urusan saya, menjadi insan yang sentiasa berada di jalan Allah, dan semoga Allah berikan kesihatan yang baik buat kedua ibu bapa saya dan keluarga serta sahabat-sahabat darsa. Semoga Allah SWT beri sebaik-baik anugerah kepada hamba Allah ini yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Semoga Allah jadikan umurnya barakah, menolong agama Allah, menolong Nabi Muhammad, menolong perjuangan Islam, dan juga menjadi orang yang hidup beri manfaat kepada agama, pada kaum muslimin, kepada orang yang memerlukan manfaat. Dan semoga Allah jadikan mereka yang hamba Allah ini ataupun mereka yang lahir pada hari ini, semoga Allah menjaga mereka dari segala fitnah yang ada di akhir zaman. Sebenarnya hamba Allah Dejitra, semoga Muhammad Jeffrey bin Zaini yang sedang berada di hospital akibat ada kuman dekat lapisan otak dan air terkumpul di bahagian belakang kepala, mendapatkan penyembuhan daripada Allah. Semoga Allah kesembuhan yang segera kepada mereka yang sakit, dan juga pada kita, keluarga kita semua. Semoga Allah beri berkati dan Allah beri kekuatan bagi kita semua. Dan semoga Allah pelihara kita daripada segala maksiat, segala kelalaian, dan semoga Allah SWT berikan kepada kita semua Allah pertemuan kita dengan orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah, orang yang bawa kita pada Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam.